Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surat Yusuf. Kita sudah sampai ke episod yang ke-15. Episod yang ke-15. Dalam siri yang lepas kita dah dengar Nabi Yaqub telah mengarahkan anak-anak dia yang 10 orang itu supaya 9 orang dah tinggalkan, supaya pergi semula ke Mesir. Fatahassasu, pergi mengintai-ngintai, tengok kok adalah maklumat Yusuf. Ambak di sugi dah lah tu. Ayat 87. Ya bani yazhu fatahassasu. Kita tengok. Ayat 88 ini dipanggil episod yang ke-15. Anak-anak Nabi Yaqub mari buat rayuan kepada Yusuf. Mereka sangat sempit. Mana bekala makannya di Kanaan, di Palestin sudah putus. Duit nak beli pun tak apa ada. Jadi kata orang, apabila sampai kemuncak dah kesedihan, Nabi Yusuf pun tak tahan hati dah lah. Dia telah mengisytiharkan siapa dia. Allahu Akbar. Baik, kita baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Jumpa lah tu. Jadi bila dia mari sapa di Mesir, adik-beradik dia ni pun pergi menghadap Yusuf semula. Falamma dakhalu alaihi, maka bertolaklah mereka ke Mesir. Sekali ni ayah dia tak pesan apa dah. Tak kata masuk jangan masuk pintu satu pintu ke apa, dak dah. Pergi cari dah, habis dah. Orang panggil, kalau orang Kelantan kata habis rain dah. Maknanya kemuncak dah kesedihan dia tu. Gilah cari Yusuf. Mudah-mudahan kita balik jumpa semua sekali. Mana itu dia panggil. Dalam siri yang lepas kita dah bincang. Pada permulaan kes kita kata wallahu al-musta'an, aku minta tolong dengan Allah. Bila kes ni sudah berat, kita kata kita mengharapkan Allah Ta'ala lepaslah. Tu minta tolong dah, tapi nak harap Allah Ta'ala lepas lagi. Kali yang ketiga tak ada apa lagi lah. Tawakkalna ala Allah. Setelah mereka masuk menghadap Yusuf, berkatalah mereka, Ya ayyuhal aziz, wahai Datuk Menteri. Ini terjemahan pimpinan. Wahai Datuk Menteri,
massana wa ahlana ad-dur. Allahu akbar. Kami dan keluarga kami telah menderita kesusahan kemarau. Ini poin yang pertama diguna oleh adik-beradik dia. Dia panggil isti'taf. Mari menyatakan keadaan mereka. Yusuf hak dia duk ingat kayuh dia dah. Bunyi kayuh ayuh tak cukup makan dah ni. Negeri susah. Cepatlah sikit orang panggil melatah dia tu kan. Allahu akbar. Wajibna bi bida'atin musjat. Dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang baik. Tak ada dah benda nak tukar ni. Duit pun habis dah ni. Kering dah ni kata orang ni. Ni kalau bahasa kita habis korek dah ni, dapat yang banyak ni. Allahu akbar. Musjat dan tidak berharga untuk menjadi tukaran bagi makanan negeri ini. Walaupun begitu, rayuan kami fa'au filanal kail wa tasaddaq alaina. Oleh itu sempurnakanlah sukatan bekalan kami bagi kami. Tapi mintanya walaupun barang kami ni tak berharga, minta bagi macam biasa jugalah. Itu rayuan dia. Wa tasaddaq alaina, dan berdermalah kepada kami. Maknanya kalau nak kira tukar barang tidak layak dah dengan nilai barang kita, tapi minta sedekah lah. Minta Tuan Menteri bagi sedekah lah, kita ni penat dah ni. Habis dah. Apa yang ada di rumah itu yang kita bawa. Maknanya rayuan dia. Tengok dia kata 422, yakni dengan pemberian makanan yang lebih dari harga tukaran yang tidak sepadan ini. Walaupun harga kalau nak tukar tak cukup setengah huta, tapi nak minta juga seekor huta. Gitu ibarat. Serta bebaskanlah saudara kami Bunyamin yang masih ditahan. Minta lagi rayuan. Adik kami tu mana? Tak cukup lagi ke apa ni tahannya lama juga dia balik pada mari pula kan. Kemudian tengok ayat doa dia pelik sikit. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada orang-orang yang bermurah hati menderma. Kenapa adik-beradik dia? Dia doa dia macam ni. Dia doa dia Allah Ta'ala yang beri pahala balasan kepada orang-orang yang memberi pertolongan kepada orang yang susah. Tengok. Di sini kata di sebahagian ulama, dia kata boleh jadi oleh kerana mereka ni belum kenal Yusuf, negeri itu pula campur negeri yang bukan Islam, maka dia kata Allah Ta'ala lah balas baik kepada orang yang buat baik korang, sedekah. Dia tak kata Allah Ta'ala balas kepada kamu. Di sini kita kena belajar ilmu. Kalau kita nak doa kepada orang yang bukan Islam, contohnya kawan kita non-Muslim kan, non-Muslim buat baik kita nak kata Allah Ta'ala lah balas kepadamu, Allah Ta'ala ampun lah, kita tak boleh kata lagi tu sebab mereka bukan Islam. Maka kita kena guna ayat ta'rid, ayat yang kona sikit. Kita kata Allah Ta'ala lah balas kebaikan kepada orang yang baik, kepada orang yang bersedekah, orang pemurah. Siapa dia orang tu? Siapa-siapa yang pemurah, asalkan dia orang beriman, Tuhan balas. Bagimunya balasannya sesuai dengan orang yang tidak Islam. Tapi itu dipanggil ayat ta'rid. Sama juga kalau berlaku kematian orang-orang yang bukan Islam, bagaimana kita nak buat? Kita ucap takziah kepada dia, jangan ucap keampunan kepada si mati. Kita kata semoga kamu bersabar, tenang menghadapi ujian ini. Jadi kita doa kepada dia, itu dia panggil dibenarkan. Pasal tu kata haza minal ma'arid allati hiya manduhatun anil kadhib. Bila kita cakap kona sikit, mana kita tak bohong, tak dusta. Jadi katanya kanu ya'taqidun, mereka anggap anna Yusuf malikun kafirun. Jadi Yusuf di bawah pemerintah kafir, dia pun tak tahu. Dia tak tahu Yusuf ni, adik-beradik dia belum kenal lagi ni. Itu sebahagian ulama tadabbur dia duduk kaji masalah gini. Allahu akbar. Baik. Yusuf pun lemah dah lah. Bunyi ayah tak cukup makan dah ni. Allahu akbar. Dah lah 3 kali pergi mari dah ni.
Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Sudah. Iz antum jahilun. Yusuf berkata, tuan-tuan semua ni, tahukah kamu, ingatkah awak semua bagaimana buruknya kelakuan kamu, apa yang telah kamu lakukan kepada Yusuf dan saudara dia Bunyamin? Ingat? Tapi ialah Allah Ta'ala ajar kepada kita belajar surah Yusuf ni, nak suruh comel akhlak. Ni setengah orang ni salah kira. Siapa dia mengandung nak suruh anak comel, baca surah Yusuf. Siapa mengandung nak suruh mudah beranak, baca surah Maryam. Kita kena reka lagi hak lain lagi. Tak. Siapa nak suruh mengandung anak dia tak balah, surah apa? Surah Luqman, kita kata. Jadi Yusuf ni kita belajar dia, nak kita ni rupa kita ni nak comel lagu ni dah kitanya. Dengan kepeknya, dengan macam-macam dah. Surah Yusuf ni surah nak suruh cantik akhlak. Itu betul. Siapa nak comel akhlak, baca surah Yusuf. Tengok Yusuf kata apa. Memang dia bongkar rahsia adik-adik dia. Mu ingat ke tak? Apa yang kamu lakukan kepada Yusuf dengan adik dia? Iz antum jahilun. Semasa kamu masih jahil. Budak-budak dulu lah, zaman budak-budak, zaman lara. Tentang buruknya perbuatan yang demikian. Tengok nota di bawah. Yakni jahil akan buruknya perbuatan kamu, jahil akan hak ibu bapa kamu yang wajib ditaati, juga hak kaum kerabat yang wajib dipelihara, tali perhubungan silaturahim. Kalau kamu mengetahui semuanya itu, tentulah kamu akan segera menyesal dan bertaubat. Mu ingat ke tak waktu kamu jahiliah dulu, waktu kamu tak erti dulu apa yang kamu buat? Ini kata di para ulama, Yusuf masih lagi mencari keuzuran untuk adik-beradik dia. Tidak kata waktu metar dia lah ni tak. Dia masih lagi meletakkan satu kata-kata yang seolah-olah macam satu makhraj kepada adik-beradik dia. Betul lah, maaf lah Yusuf. Memang masa tu kami pun bodoh-bodoh juga, tak erti, tak mengaji molek lagi, walaupun kita anak Nabi, tapi gitulah. Maknanya ada lubang, ada ruang untuk memberi kemaafan, sebab waktu membuat temu jahil. Ini bahasa yang cukup indah. Belajarlah surah Yusuf untuk menjadi manusia pemaaf, manusia yang melupai kesalahan orang. Kalau tidak, sedap ngomong ni kan. Adik-adik dia pun pelak dia ni. Ialah bila mari kali yang ketiga ni, berani sikit bercakap. Ni mesti ada adik-adik kita ni, kalau tidak bersuara dia, kalau rupa apa lain, suara dia kadang-kadang dekat. Ana ada ingat zaman telefon cak pulah dulu, ingat tak? Hak kita pulah dengan pecek-pepek ni, telefon rumah. Kan mau orang tukar. Hak adik akak nyep cakap dengan abang. Ustaz gini-gini. Kata ni adik ni. Ini suara tu dia ada. Jadi dia orang ni bila bercakap banyak dengan Yusuf ni, mula dapat kesan. Qalu a innaka la anta Yusuf. Tanya dah lah. Mereka bertanya dengan heran. Tuan Yusuf ke? Nak kata betul tak berani lagi. Ni orang besar ni, pakai baju pun bukannya biasa-biasa tak, comel, tuai comel, baju comel. Dia kata, dia guna bahasa, a innaka la anta Yusuf? Adakah tuan Yusuf? Masya Allah, tabarakallah. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Jawab adalah, ia menjawab, akulah Yusuf dan inilah saudaraku Bunyamin. Tuan-tuan boleh bayangkan lagu mana terkejut adik-beradik ni. Mujur tak pengsan. Rebah Yusuf, Allahu Akbar. Tengok. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, Yusuf alaihissalam innama ta'arrafa ilaihim binafsihi. Yusuf mula memperkenalkan diri dia biiznillah, dengan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dua kali mereka datang, dia sembunyikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Untuk apa?
supaya sampai kepada intahal amru wa balagha asyuddahu, sampai kepada peringkat kemuncak dah kesusahan ni, barulah raqqa Yusuf berlembut hati dah lah, mana boleh lah terima. Pasal itulah kita ni kalau nak bercakap dengan orang jangan kena buat rayuan, bercakap lembut, barulah orang orang mudah nak orang panggil nak buka hati, kan? Allahu akbar. Jadi Yusuf ungkit balik, membuat aku dengan adik aku Bunyamin ni apa yang mu tak buat dah, menghina kami, mengenak ke kita, tapi tak apalah, waktu tu kamu jahiliah. Allah. Yusuf kata apa? Qalu ainnaka la yuntu mu Yusuf? Qala ana Yusuf. Yusuf kata saya lah Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf guna kata saya lah Yusuf? Kan? Itu dia panggil a'lana Yusuf sarraha bil ism. Dia kata aku Yusuf. Supaya nak cuit hati. Kata orang nak sentap adik-beradik dia ni, apa yang kamu buat kepada Yusuf dulu? Daripada kecil sampai ke dalam telaga, mu buat apa? Mana Yusuf kata aku Yusuf. Dia tak kata ya lah. Mu Yusuf? Ya, tak. Ana Yusuf. Ni lah Yusuf hamba benci dulu. Membuat macam-macam kat aku dulu. Macam tak nak bayar dah kita tu. Laguan muka adik-beradik merah menyala habis. Aku lah Yusuf. Yusuf berulang balik, wa hadza akhi. Ni Bunyamin ni. Aku dua ni lah kena aku mundur ni. Allahu akbar. Kamu dia Yusuf ni sentiasa dia mengambil peluang. Nak berdakwah, tengok masa. Dia pun mula masuk dia punya nasihat. Qad manna Allahu alaina. Sebenarnya sesungguhnya Allah Ta'ala mengurniakan nikmatnya kepada kami, yakni dengan menyatukan kami berdua beradik setelah bercerai-berai dan lama menderita kami ini, serta diberikannya kedudukan yang mulia seperti yang kami berada dalamnya sekarang ini. Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada aku. Sebab apa? Innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar. Ini dua syarat. Sabar, takwa. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang yang berbuat kebajikan. Siapa dia buat baik, Tuhan akan balas baik, lambat ataupun cepat. Jangan bimbang kita para jemaah sekalian, kita buat je baik orang, insya-Allah satu masa orang akan jumpa. Tak usah kau orang. Hayawan bukan lagi tak baik dia, satu masa nanti dia tolong. Ni orang tunjuk cerita orang ni tolong binatang, anjing hok tersepit dia tolong. Satu masa lagi dia pula ada anjing tu mari tolong dia. Dengan mari jilat-jilat tu kira lah masalah najis mughalladhah, tetapi nak ceritanya makhluk-makhluk ni kalau orang tolong dia ingat. Orang tak ingat tu orang hati kerah kekung kata orang. Hati batu dah tu tak adalah. Tolonglah gapo dia pun tak jadi apa juga. Tu dia panggil macam melepaskan anjing di celah pagar, kekoh kita balik, itu ada juga jelas panggil lagi tu. Habislah kamu dia adik-beradik dia mula nak minta maaf. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatiin. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan mulia engkau daripada kami disebabkan takwa dan kesabaranmu. Yusuf, Allah angkatmu darjatmu sabar, kamu takwa, Tuhan angkat darjat. Dan sesungguhnya kami semua ni adalah orang-orang yang bersalah. Masya Allah. Kita ni orang bersalah, minta maaf lah banyak-banyak. Sedih dah lah. Yusuf kata apa? Kalau budak sekarang ni, bahasa budak lah ni, tahu tak apa. Maknanya kalau mu tahu mu bersalah dah, aja kira tu. Tengok Yusuf. Respon kepada permohonan maaf adik-beradik. Qala la tasriba alaikumul yawm.
yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak dan disalahkan. La tasrib. Tak ada salah hari ini, tak apa. Kita maaf-maaf lah. Lupalah episod yang lalu. Kita buka lembaran baru. Kamu tidak akan disalahkan tentang perbuatan kamu yang telah telanjur itu. Yaghfirullahu lakum. Dan Allah jualah yang amat mengasihani. Ya. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah jua yang amat mengasihani daripada yang lain. Daripada segala yang lain yang mengasihani. Maknanya Yusuf bila adik-adik dia mengaku salah, spontan dia mohon keampunan. Maaf. Nanti kita tengok mereka minta ampun dengan ayah dia nanti, dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub tak kata maaf. Nanti kita tadabbur situ. Apa beza? Apa perbezaan? Baik. Kata Yusuf alaihissalam, telah menceritakan kepada kita, dia panggil fursah. Ingat molek, kita ni para pendakwah, bila ada peluang, orang nak dengar, orang tengah susah, masuk sikit. Kita punya tazkirah. Ni orang mari derma. Ni kadang-kadang orang mari minta derma. Minta derma nak beli makan, tapi mulut tu bau rokok hangit. Kita kata tu wais rokok, ya. Berapa sekotak? Lepas tu meminta duit aku nak berapa? Bagi kesedaran dia. Mu tinggal hak ni dulu. InsyaAllah Tuhan bagi senang pada hidupmu. Jadi kita cubalah apa-apa peluang orang mari. Allahu Akbar. Mari ada seorang perempuan dia telefon dia kata, ustaz, dia kahwin senyap-senyap. Lalu ni keluarga suruh bercerai pula dah. Jadi kita kata lain kali kena ingat, membelakangi keluarga ni akibat dia buruk. Ceramah dulu kita sikit. Akhir kali macam mana kes saya ni, kes awak ni, kes jabat agama saya pun tak reti nak buat. Dia pun sengih juga. Alah dah lah kena ceramah dah sikit. Ambak ke pejabat agama pula dah. Kita nak selesai masalah, bukan boleh selesai masalah dengan telefon. Benda-benda isu macam ni pergi ke pejabat bagi tahulah macam mana nak selesai. Allahu Akbar. Maka dalam mereka ni bila dia mari jumpa Yusuf, dia terus buat cerita apa yang berlaku. Jadi kita pun kalau nak minta apa-apa kena minta dulu. Kena minta cerita dulu apa yang berlaku kepada kita, lepas tu baru kita minta. Orang panggil, dalam bahasa kita dia panggil isti'taf. Isti'taf maknanya rayuan tu kena ada. Jangan kata mudah-mudah gitu kan. Baiklah para jemaah sekalian, Nabi Yusuf kata apa? Dia sebut qad mannallahu alaina. Bahawa kita ni kadang-kadang kita boleh sebut juga dalam suasana macam ni, kita boleh sebut. Dia panggil dalam bahasa at-tahaddus bi ni'matillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Tuhanmu boleh kita cerita untuk pengajaran. Jangan sombong. Pasal tu Yusuf kata qad mannallahu alaina. Allah Taala beri nikmat kepada kami. Jadi sebab dia berdepan dengan adik-adik dia yang telah menzalimi dia. Tapi kalau kita jumpa orang biasa, jangan ada tepuk meja, saya lah belakang ni. Itu orang panggil tepuk lah gitu. Nah, bila kita berdepan dengan situasi suasana macam ni, barulah kita sebut kita ni ialah dengan sebab kita sabar, dengan sebab kita Allah Ta'ala berilah setakat ni duduk. Jadi kalau kita jumpa orang duk hina kita dulu, duk ngenak kita, elok kita peringatkan dia bahawa kita kena ingat menzalimi orang lain itu akibatuhu wakhimah, mana akibat dia yang sangat buruk. Jadi sabarlah. Dalam ayat ini dua ya Nabi Yusuf cerita. Apa dia? Satu sabar, yang kedua takwa. Satu sabar, yang kedua takwa. Cuma bila adik-adik dia minta maaf, Yusuf kata la tasriba alaikumul yaum. Di sini kata di para ulama, al-ibratu fi halil abdi bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Tulis kata-kata ni.
al-ibratu fi halil abdi bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Maknanya dalam hidup kita ni kita ambil kesempurnaan yang berlaku di akhir, jangan tengok kekurangan di awal. Kita kalau nak ungkit awal, banyak benda pincang. Tapi biarlah kalau kita sudah baik, kita sudah insaf, kita sudah sedar di akhirnya, maka kita pakai hak akhir. Hak awal tu Allah Ta'ala lah yang memaafkan mereka. Jadi dalam adik-beradik dia ni, kalau nak tengok bidayah, buruk sangat. Nihayah, mereka telah insaf. Jadi kita terimalah keinsafan mereka itu, insya-Allah. Kan, maka Nabi Yusuf kata, yaghfirullahu lakum, Allah Ta'ala lah maaf kepada kamu. Ini dia panggil betapa mulianya hati Yusuf boleh memaafkan keluarga dia, adik-beradik dia, walaupun dalam keadaan mereka buat yang begitu dahsyat kepada Yusuf. Baiklah, cuma kita kena ingat dalam hidup kita ni, kalau tak ada peristiwa yang buruk, lebih baik daripada kita meminta maaf. Dalam bahasa Arab kata, laisa man raqqa wa khata kaman thawbuhu sahih. Tak sama baju cari yang telah dijahit semula dengan baju yang tak pernah cari. Makna dalam hidup kita ni, kalau kita boleh jaga akhlak yang mulia, jaga diri betul-betul, hubungan kita dengan orang yang tak menjadikan orang sakit hati, orang kecil hati kita, lebih baik daripada kita minta maaf kemudian. Maaflah. Iyalah kita maaf, tapi dalam hati tu gak, lah, gitulah. Nah, orang panggil sudah terguris, perasaan tu sudah terguris. Kecuali orang bergurau. Gurau ni nak sebut apa takutnya marah demo dah. Dia kata ada kadang-kadangnya minta maaf lebih baik daripada minta izin. Bila pula tu? Kau sekata dulu. Dah. Payah ayat tu. Minta maaf baik pada minta izin. Lagu mana pula? Orang ni nak bini dua. Minta izin dengan bini, tak boleh paksa dah. Lepas tu, nikah juga senyap-senyap, akhir kali klik minta maaf. Kau nak agak. Dua je lah. Sama ada kahwin tu terima maaf, ataupun pergi dunia. Habis kita. Kalau tak berani, jangan buat. Baiklah. Kita balik cerita Yusuf. Kita nak habiskan cerita Yusuf yang sangat sedih. Akhir sekali, Yusuf kata gini lah, kita semua dah jumpa. Aku Yusuf, Bunyamin. Dia pun dengar lah cerita, ayah dia buta dalam mata, tak nampak mata sebab duk menangis ke Yusuf kuat. Akhir sekali Yusuf kata gini lah, setiap penyakit ada ubat. Penyakit rindu bertemu. Penyakit rindu ada dia ubat dia. Maka Yusuf kata, izhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Yusuf kata tak apa, sakit ayah tu siap insya-Allah. Pergilah balik ke Palestin, ke Syam dengan membawa bajuku ini. Yusuf ambil baju dia, hak dia pakai, lipat, bawa baju ni. Kemudian letakkan dia pada muka bapa. Ambil baju ni letak atas muka dia supaya ia dapat melihat, dan selepas itu bawalah kepadaku keluargamu sekaliannya. Allahu Akbar. Tengok nota 425. Dengan ini Nabi Yusuf AS mahu memberikan berita yang menggembirakan. Ayahandanya yang menyatakan dia masih hidup dan berada dalam keadaan selamat, dengan mencium bau baju dia. Kita ni duk cium anak jak kecil lagi. Nah, cium bau ni, Yusuf, Masya Allah. Ayahandanya akan merasa segar, tenang tenterang hatinya, dan pandangan matanya yang sudah kabur pun menjadi terang. Automatik. Cium Yusuf, telek mata lalu. Masya Allah. Tambahan pula perasaan suka dan gembira amat besar kesannya kepada kesihatan tubuh badan. Allahu Akbar. Ini Yusuf kata, ambil baju aku ni, bawa balik. Di sini kata di para ulama, ubat tu macam-macam. Ubat manusia ni tak sama. Kadang-kadang ubat tu dengan cium bau je boleh hilang kita punya penyakit. Penyakit Yakub ni, penyakit apa? Rindu ke Yusuf. Penyakit dia ni ingat ke anak dia ni.
Bila dia confirm anak dia hidup, bau mari, celek mata lalu. Segar megah lalu kata orang. Segar wal afiat. Tak. Oh, tak usah kata hak Nabi Yusuf tu nabi besar dia punya kedudukan kan. Kemudian Nabi Yusuf kata fa'alqu ala wajhi ya'ti basira. Ada dua pendapat, dua tafsir sini. Ya'ti basiran maknanya pandangnya dia akan pulih mula. Ada setengah kata ya'ti basira, buat mari sini dia celek mata. Maknanya mau mari ke Mesir ni, Nabi Yakub boleh jalan sendiri, dia celek dah mata dia. Itu dia panggil. Maka di sini kata ulama syifaul amrad, ubat penyakit itu ada kalanya dengan ubat-ubat yang biasa. Yakun bi asbab, semua tu sebab. Boleh je Tuhan nak cerah mata Nabi Yakub, tapi nak jadi sebab. Ada kalanya dengan perasaan tu sendiri jadi sihat. Ada juga gitu. Itu Nabi Yusuf. Cerita zaman kita ni biarlah orang panggil cerita sikit lah. Sebagai kenang-kenangan. Tak. Allah irham Tok Guru Ni Aziz. Waktu dia sangat sakit, jatuh dulu. Tak sedar ni. Bila pihak keselamatan buat balik anak dia duduk dalam penjara, masa tu ada ISA, orang yang ada situ tengok celek mata, cakap subhanallah bila tengok anak dia mari. Enggak Nabi Yakub berapa lama daripada kecil, umur berapa tahun dulu tak? Ada kata umur 6-7 tahun je sampai lalu ni jadi menteri, berapa lama rindu dia nak jumpa anak dia, jumpa baju segar lalu. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita pergi kepada episod yang seterusnya. Mereka akan bertemu. Tengok ayat yang ke 95 94. Ayat 94. Jadi Yusuf bagi arahan kepada adik-adik dia, waktu ni bi ahlikum ajmain. Bawa mari semua anak-anak Yakub, bawa semua ke Mesir. Ni tak main kroni ni. Dia panggil anak-anak dia sudah jadi orang besar. Selepas menghadapi ujian yang begitu besar, bawa mari semua deh, keluarga Yakub, anak cucu dia, bawa mari ke Mesir belakang. Kita duduk di sini, tenang. Baiklah. Baliklah adik-adik dia, bawa baju. Ini dia panggil episod yang ke-16. Nabi Yakub mencium bau Yusuf. Tak siapa lagi baju tu, bau dah. Allahu Akbar. Itu mukjizat dia lah. Dan menerima khabar gembira. Allah. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Dan tatkala kafilah ni rombongan utama anak-anak dia meninggalkan Mesir menuju ke tempat bapa mereka di Palestin, baru mula balik je, berkatalah Nabi Yakub bapa mereka kepada kaum kerabatnya yang ada di sisinya, inni la ajidu riha Yusuf, aku ni bau Yusuf lah. Allahu Akbar. Dia boleh cium bau Yusuf. Kita ni agak-agak tukar ke bau anak kita. Tak tahu mana so ni dah. Bau busuk belaka ni. Ni bahasa jenis permainan gila-gila dia panggil ni. Dia panggil main TikTok. TikTok ni ada juga faedah dia untuk berdakwah, tapi banyak hak bengong dia panggil. Dia boleh main tutup mata bini suruh cium orang jatuh hak ada ni, hak mana suami dia. Enggak berapa orang dia nak pergi hidung mangu situ, habis tu lelaki orangnya. Mainan jahiliah zaman kita ni macam-macam budak-budak lah ni. Main jahiliah. Enggak nyetukar juga, tak tahulah, takut dia besok dah. Ni masa tiok tu lelaki aku ni. Boleh cek. Yalah kau orang muslimat kita boleh cam. Ana waktu bawa kawan-kawan pergi beli baju Mekah. Kan? Mama suami tak tahu bini dia saiz berapa. Kata dia ukur hari-hari, tak tahu bini saiz berapa ni. Nak ayat tak pekanya kita tu masalah. Berapa? Dia tanya kita pula, saiz berapa? Bini awak tanya orang lain mana boleh. Nah, kadang-kadang dia tanya orang jual tu,
Apa ni, puak-puak hok jual mana tahu, dia kata saya. Awak punya bini tanya kita kan dia. Ya. Nabi Yakub ni mukjizat dia bui. Keluar je rombongan anak dia nak balik ke Palestin. Inni la ajidu riha Yusuf. Aku bau Yusuf dah. Masya-Allah. Laula antum fannidun. Jika kamu tidak menyangka aku sudah nyanyok, tentulah kamu akan percaya. Ohai. Nak percaya gua nak Yusuf mati dah. Bau mayat tu abah. Sebagai seorang nabi, kita kena ingat Yakub tu nabi. Nabi Yakub alaihissalam dapat mencium bau anak-anaknya yang dikasihi. Padahal anak-anaknya yang membawa baju Yusuf baru berlepas dari Mesir. Dan masih beratus batu jauhnya dalam perjalanan ke Palestin. Jauh lagi. Wah bang. Kita ingat ke tidak? Banyak hadis Nabi SAW sebut orang ni cium bau syurga. Kan? Orang ni siapa dia buat gini-gini, di antara dosa tak boleh cium bau syurga ni, orang perempuan yang pakaian seperti telanjang. Dia kata, Nabi kata tak akan masuk syurga dan tak cium bau syurga. Ada tak sahabat boleh cium bau syurga? Ada. Dalam peperangan Uhud, contohnya Anas bin Nadar, dia kata inni la ajidu rihal jannata min duni Uhud. Aku duduk sini, aku cium bau syurga. Subhanallah. Jadi apa pelik? Allah Taala nak bagi karamat kepada para sahabat, mukjizat kepada Nabi. Anak dia keluar dari Mesir, ayah dia bau Yusuf. Subhanallah. Kata di puak-puak hadut sekali dengan Nabi Yakub, dia kata apa? Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya ayah ni masih berada dalam keadaan tidak siuman hok lama. Allah, beratnya palu ke anak-anak cucu dia ni. Tu ayah ni kok lagu ni lah perangai dia. Yusuf. Lepas tak ada kerja lain ni. Gitulah marah. Ia ni keadaan yang berlebih-lebihan mencintai Yusuf dan tidak putus-putus menyebut nama Yusuf. Tu orang benci ke Yusuf tu. Yusuf. Jadi gitulah kita. Jadi kita ni kalau kita sayang kau ni, kita akan sebut dia lah. Anak dia. Mengapa dia apa? Gimana apa? Nak beli kau ni. Jadi gitulah keadaan. Kita kena ingat realiti yang berlaku. Lebih-lebih lagi Nabi Yusuf, anak dia pula kecil, kena ngenak ke abang. Jadi dia panggil ta'atuf Yakub tu lebih kepada Yusuf, nak banding adik-adik dia. Jangan marah. Baiklah, kita ringkaskan cerita. Lagi menarik cerita di saat akhir ni. Falamma an ja'al bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Maka sebaik-baik saja datang pembawa khabar gembira yang mengembirakan itu, anak-anak dia sampai, ia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Yakub, ambil baju atas muka ayah dia, selalu fartadda basira, lalu menjadi ia celek kembali, selak mata dia cerah. Nabi Yakub berkata, bukankah aku telah katakan kepada kamu? Aku royak dah kan? Ini bahasa Kelantan sikit. Aku royak dah kan dulu. Sesungguhnya aku mengetahui dengan perantaraan wahyu dari Allah akan apa yang kamu tak tahu. Aku tahu Yusuf tak mati. Yusuf akan jadi orang besar. Kamu tak percaya? Gitulah suasana. Kemudian anak dia pun minta maaf lah. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Allahu Akbar. Mereka berkata, wahai ayah kami, mintakanlah ampun bagi kami akan dosa-dosa kami. Habislah episod. Minta ampunlah ya Allah, ya bapa, minta ampun kepada Allah, kami bersalah, kami berdosa, kami buat macam-macam ke ayah, ke Yusuf, ke Bunyamin. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah. Tengok
Bagaimana respon Nabi Yakub, ayah kepada anak. Beza dengan Yusuf tadi. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yakub berkata, saufa astaghfir. Saufa, aku lagi akan meminta ampun bagi kamu. Dia tak kata Yusuf lain. Bila adik-beradik dia minta maaf, dia kata apa tadi? La tasrib, tak apa. Tapi ayah dia pegang sikit. Saufa astaghfir, aku akan minta ampun. Pasal apa? Kenapa berbeza? Ini tanda sikit. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Saufa astaghfir, aku akan meminta ampun bagi kamu dari Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah jualah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Di sini kata di para ulama tadabbur, dia kata apa? Al-fariq fi jawab Yakub. Nabi Yakub kata aku akan minta ampun. Nabi Yusuf adik-beradik minta maaf, la tasrib, tak apalah. Tak ada salah. Membuat dulu zaman jahiliyah, zaman ke, kata di para ulama iqtadaha hikamun, banyak hikmah. Yang pertama, tanda hikmah yang pertama, ayah dia bersifat murabbi, bersifat pendidik. Ia nak mengasuh orang supaya dia sedar dosa-dosa dia. Kan? Bukan seorang penguasa yang ditakuti kuasa dia. Kan? Bukan ditakuti. Nabi Yusuf menteri. Minta maaf lah Datuk Menteri. Kalau dia tak jawab, dia senyap gitu. Menggigil kita, maaf kedok ni. Lain macam. Tapi oleh kerana Nabi Yusuf, dia tahu dia ni orang besar, dia respon, la tasrib, jangan takutlah. Cerita lama kita lupakan. Jadi dia mau nipu segalah. Oh, Yusuf maaf kita. Ayah dia bersifat pendidik, mu jangan mudah-mudah buat salah kat minta maaf pada gitu ya. La, mu kena ingat kesalahan kamu, bertaubatlah kepada Allah Taala, minta ampun, insaf betul-betul. Itu dia panggil murabbi. Kita ni bila kita bersifat murabbi, mursyid, kita gunakan suasana yang ada ni untuk memberi kesedaran yang besar. Allahu Akbar. Yang kedua, kenapa Nabi Yusuf minta beri kemaafan terus? Yakub saufa, aku akan. Kata di para ulama, sebab dosa mereka dengan Yusuf. Yakub sebab dosa dia dengan Yusuf. Dia campur Yusuf, dia yang enak Yusuf. Maka orang yang dosa direct itu perlu kepada apa? Perlu kepada cepat kita dapat respon sebab kita bersalah dengan dia. Macam kita lah balas dengan orang ni, patut minta maaf dengan mak ayah dia. Tak apalah, dah membaik dah dua tu, tak selesailah masalah. Gitulah lebih kurangnya, kan? Allahu Akbar. Jadi Nabi Yakub ni dia tak tahu. Dan mereka ni telah pun berdamai dengan Yusuf di Mesir. Dia tak tahu. Saufa, aku tengok keadaan, lagu mana keadaan kamu. Yang ketiga, dosa mereka ni dosa besar, dosa yang lama sejarahnya, panjang, yang telah membawakan kemudaratan kepada jiwa, kemudaratan kepada diri. Apa tu mudarat? Campur adik dalam telaga pecah, buka baju pula. Lagi sejuk kawan tu, kan? Maka oleh kerana dosa mu ni panjang, lama cerita, perlu kepada taubatan nasuh. Yang aku kata saufa astaghfiru lakum, kita akan minta maaf, mu taubat betul-betul, insaf. Itu dia panggil beberapa perkara. Jadi yang terakhir kali Nabi Yusuf ni sudah berkuasa, dia tahu kuasa dia ni ditakuti, maka cepat-cepatlah dia beri kemaafan. Wallahu alam, itu di antara ilmu tadabbur yang kita boleh bincang-bincangkan. Dan kata orang, Nabi Yakub Palestin dengan Mesir sempadan ya, bukannya jauh. Berapa jauh? Sempadan Sinai itu nak mari ke Palestin dekat ya. Pasal tu Nabi Musa berjalan
daripada Madian tu pergi ke nak balik ke Mesir jumpa Tursena. Tapi bagaimana sedekat itu jadi tak jumpa nak cari. Tak jumpa cari. Kata di para ulama, bertahun-tahun kehilangan Yusuf tak dapat dikesan. Kan? Maka di sini kata orang, anna kullah sahlin fahuwa fi zamanil mihminati sa'bun. Benda susah pun waktu kita diuji jadi payah. Benda yang payah waktu kita senang mudah belaka. Itu masalah. Mana dalam kejiwaan kita. Nabi Yaqub dia terlalu duka cita dia. Tak boleh dia nak tanya, tulis surat kepada kawan-kawan dia di Mesir tolong cari. Tak mikir dia. Pasal dia sangat duka cita pada waktu itu. Kita pun waktu kita susah, kita pun tak nak memikir. Orang panggil buntu fikiran. Bila kita senang, hak payah pun jadi mudah. Itu dia panggil kata-kata Allah, kata-kata para ulama. Maka apabila adik-beradik dia kata inna kunna khati'in, maka itu syarat taubat. Syarat taubat yang pertama, mengakui dosa, menyesali dan meninggalkan. Itu di antara syarat taubat. InsyaAllah kita akan pergi kepada episod yang terakhir yang sangat menyedihkan kita, episod yang ke berapa? Yang ke-17, iaitu pertemuan Yusuf dengan keluarga dia, mak ayah dia, dan terlaksanalah mimpi ahada asyara kaukaban, 11 bintang, matahari dan bulan tunduk kepadanya, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.